Salam sejahtera semua. Kita masih lagi dalam bab 3 iaitu formula kimia dan bagaimana nak mencari formula kimia. Kalau dalam bahagian 1 dan bahagian 2 sebelum ini awak dah belajar bagaimana nak menentukan formula empirik dan formula molekul. Maka sekarang kita akan lihat bagaimana nak mencari ataupun nak menulis formula bagi sebatian ion. Okey, untuk penentuan formula kimia sebatian ion, okey, yang pertama sekali kita kena tahu apa dia sebatian ion. Sebatian ion adalah sebatian yang terdiri daripada ion positif dan juga ion negatif. Okey, ion positif itu adalah dipanggil sebagai cation, ya, dan ion negatif ialah anion. Okey, ion positif cation, ion negatif anion. Jadi sebagai permulaan awak mestilah menghafal semua ion yang ada dalam jadual 3.7 dalam buku teks awak di muka surat 67, kerana ini adalah antara ion-ion yang awak akan selalu jumpa, ya, dan selalu gunakan dalam silibus kimia KSSM. Okey, jadi mesti hafal. Sekarang katakan kita nak menulis sebatian ion bagi sebatian yang bernama kalium oksida. Jadi kita tahu bahawa kalium oksida adalah sebatian ion ataupun sebatian ionik. Maka ia terdiri daripada cation dan juga anion. Okey, maka formula bagi ion kalium ialah K+. Formula bagi ion oksida ialah O2-. Okey, K+ dan juga O2-. Yang ditunjukkan di sini, plus ini bermaksud charge-nya adalah positif 1. O2-, okay, 2- ini menunjukkan bahawa charge bagi ion oksida ialah negatif 2. Maka bila kita jumlahkan charge dia, positif 1 tambah dengan negatif 2, jumlahnya tak sama dengan kosong. Dan di sini penting untuk awak ingat, sebatian kimia adalah suatu sebatian yang neutral. Maka jumlah charge-nya mesti sama dengan kosong. Jadi apa yang kita perlu buat? Untuk charge yang berkurangan, ya, untuk dapatkan nilai kosong ataupun sifar, awak mesti tambah yang mana charge yang berkurangan. Dalam kes ini, nilai charge bagi ion kalium dia kurang, ya, sebab yang ni negatif 2, maka kita akan darabkan dengan 2. Bila kita dah darab dia dengan 2, maka jumlah charge bagi ion kalium adalah positif 2 dan ion oksida tadi masih lagi negatif 2. Bila ditambahkan, kita akan dapat nilai sama dengan kosong. Oleh itu, kerana kita dah darab dia lagi dengan 2, maka bilangan ion kalium tadi adalah 2, manakala ion oksida tadi masih lagi 1 kerana kita tak darab apa-apa. Okay. Dengan itu formula bagi ion kalium oksida adalah K2O. Ada satu lagi kaedah yang kita panggil sebagai kaedah silang. Okay. Kaedah silang ni lebih mudah daripada kaedah yang tadi. Okay. Katakan saya ambil lagi contoh sebatian yang sama iaitu kalium oksida. Jadi apa yang kita perlu buat? Dalam kaedah silang ni, okay, masih sama lagi kita kena pasti mana cation dan juga anion. Iaitu kita ada ion kalium dan juga ion oksida. Okay. Di sini, okay, bagi ion kalium, kalau perhatikan charge dia ni ialah positif dan yang ini adalah negatif 2. Jadi nilai positif 1 tu, nilai positif bermaksud dia charge 1. Tapi dalam kimia kita tak tulis angka 1, ya. Dan
Sebab tu kita nampak dia sebagai positif saja. Okay, apa yang kita perlu buat ialah nilai angka dia sebenarnya, angka ni, ya, angka bagi nilai charge tersebut kita silangkan. Contohnya helium, satu ni kita bawa turun ke belah sini, sebelah O. Manakala ion oksida, angka 2 tadi bawa turun ke bawah, sebelah K. Ya. Charge untuk K tadi bawa turun belah O, charge untuk O bawa turun ke sebelah K. Maka kita akan dapat formula K2O. Okey, untuk contoh silang tambahan kaedah silang yang lain, awak boleh rujuk di sini. Okey, gunakan alamat yang ada di sini atau gunakan QR code. Okey, jadi sebagai latihan untuk pengukuhan, awak boleh cuba latihan di muka surat 68, aktiviti 3.15. Okey. Soalan yang di atas tu kalau rajin boleh buat, tapi yang saya nak awak buat adalah bina formula kimia bagi yang ni, ya, semua sebatian ni. Cuba buat kaedah silang. Kalau sudah mahir, boleh buat dengan kaedah silang. Baik, bila kita dah tahu bagaimana kita nak buat kaedah silang, maka kita kena tahu bagaimana nak menamakan sebatian kimia. Bagi sebatian ion, kebiasaannya kita akan tulis nama cation dulu. Kemudian barulah diikuti dengan nama anion. Okey. Contoh, ya, kita ada misalnya ion natrium, cation, dan ini ion klorida bagi anion. Maka namanya kita tulis sebagai natrium klorida. Cation dulu, baru anion. Cation, anion. Ya, kalau zinc dengan bromida, kita dapat zinc bromida. Ion magnesium dengan ion nitrat, kita dapat magnesium nitrat. Jadi, cation dulu baru anion. Kadang-kadang kita akan jumpa logam, ya, terutama sekali logam kumpulan peralihan yang boleh membentuk lebih daripada satu jenis ion. Dalam kes ini, kalau anda jumpa sebatian yang begitu, kita perlu gunakan huruf Roman. Ya, contohnya seperti ini, ferrum 2 oksida dan ferrum 3 oksida. Kerana ion ferrum boleh membentuk dua jenis ion, iaitu ion ferrum 2+ dan juga ion ferrum 3+. Jadi, dalam penamaan mesti ditulis huruf Roman ini, 2 dan 3 ni. Bagi molekul yang ringkas pula, akan utamakan unsur yang lebih elektropositif dulu, kemudian barulah diikuti dengan yang lebih elektronegatif. Manakala nama bagi unsur yang pertama akan kekal, unsur kedua pula kita akan tukar supaya akhirannya jadi ida. Okey. Dan awalan Yunani, ya, ini istilah bagi huruf Greek, okay, akan mewakili bilangan atom bagi setiap unsur dalam sebatian. Contohnya, kita ada CO, iaitu karbon monoksida. Okay, unsur pertama dikekalkan. Oksigen ini kita tukarkan akhirannya jadi ida. Jadi kita dapatlah oksida. Oleh kerana oksigen ada satu, maka depannya kita letak mono. Mono mewakili satu. NO2 pula sama, nama pertama kekal. Oksigen ditukarkan supaya akhirannya menjadi ida. Dan D di sini menunjukkan ada dua. Kalau perhatikan formula dia NO2. Jadi oksigen ada dua. Sebab tu namanya nitrogen dioksida. SO3 pula serupa. Dan kali ini kita gunakan trioksida. Tri menunjukkan 3. Selain daripada mono, D dan tri, kita ada juga awalan lain iaitu tetra menunjukkan 4, pent menunjukkan 5, hex menunjukkan 6 dan juga hept
menunjukkan 7. Jadi untuk latihan pengukuhan, sila buat latihan bagi aktiviti 3.16. Ya, ini menamakan sebatian ion. Okey. Nombor 2 ialah sebatian molekul. Ya, dan nombor 3 kemudian juga ujian kendiri 3.3. Baik, sekian, terima kasih.